warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tamanya segala puji-pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ni kita sambung pengajian sirah, iaitu berdasarkan kepada kitab yang bernama Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang mana pada malam ni bagi siapa-siapa yang dapat ambil kitab yang disumbangkan oleh sahabat kita ni, boleh rujuk pada muka surat yang ke-31. Muka surat yang ke-31, yang mana dalam pengajian kita yang lepas kita telah membicarakan berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia datang melawat anaknya Ismail dan apa yang berlaku dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Jadi pada malam ni tuan-tuan kita sambung pada perenggan yang pertama, yang paling atas itu, iaitu pada muka surat 31. Dari perkahwinannya dengan putri Mudad, yakni putri Mudad, iaitu isteri kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail berkahwin dan dia mendapat anak seramai 12 orang yang kesemuanya adalah lelaki. Kan, semuanya adalah lelaki. Baik, yang mana disebut nama-nama tersebut. Kalau tuan-tuan rajin buat perbandingan, yang ni kitab terjemahan. Kalau tuan-tuan banding dengan kitab yang asal dalam bahasa Arab dan juga rujukan-rujukan lain, ada beberapa perbezaan. Tak apalah, mungkin ada perbezaan itu yang tak disengajakan ataupun ada kesilapan dan sebagainya. Tapi yang pertama itu namanya adalah Nabit, kan? Anak lelaki yang pertama yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Ismail namanya Nabit ataupun Nabayut, kan? Yang keduanya bukan Qidar tu, itu adalah Qizar. Dia Qizar, tapi bila dia terjemah tu dia jadi Qidar, kan? Qizar. Kemudian yang ketiganya adalah Adbail, kan? Kemudiannya Mabasham. Kemudian Masma', kan? Kalau kita lihat dalam kitab-kitab lain dia ada beberapa perbezaan, tak apalah. Kemudiannya Duma, kan? Kemudiannya Mashi. Terjemahan kita ni disebut Misha. Dalam banyak rujukan lain disebut sebagai Mashi, mim alif shin ya, Mashi. Kemudiannya Hudud. Setelah itu Yatma, kan? Yatma, Yatur, Nafis dan Qidman. Kalau dalam rujukan lain disebut sebagai Qidman, kan? Nisha, Yatur, Nisha, Qiman dan juga Qidman. Jadi itu antara perbezaan sedikitlah di antara yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dan bila saya banding nama-nama ini dengan terjemahan bahasa Inggeris, dia lebih kurang. Wallahu a'lam, mungkin dia kopi daripada terjemahan bahasa Inggeris, tetapi yang bahasa Arab tu dia ada beberapa perbezaan. Yang ujung tu Yatur, Nishan, Qiman dan juga Qidman.
Tak apalah, itu perbezaan dari segi ada sedikit perbezaan dari segi nama-nama anak lelaki yang dikurniakan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Baik. Daripada mereka inilah kemudian berkembang menjadi 12 kabilah yang kesemuanya menetap di Mekah dan berdagang dari negeri Yaman hingga ke negeri Syam dan Mesir. Jadi daripada keturunan mereka inilah kemudiannya berkembang jadi 12 kabilah. Kita belajar sebelum ni tuan-tuan, dia Arab di Mekah ni dia ada beberapa jenis Arab. Kan? Ada beberapa jenis Arab. Antara yang kita sebut dalam pengajian kita sebelum ni ialah musta'ribah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila disusur galur tu sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam, ini adalah Arab musta'ribah. Sebab apa nama dia musta'ribah? Kan? Musta'ribah, apa maksud musta'ribah? Maknanya Arab yang diarabkan. Itu maksud Arab musta'ribah. Kan? Musta'ribah maknanya Arab, bangsa Arab ataupun kaum Arab yang diarabkan. Sebab apa dia kaum Arab yang diarabkan? Sebabnya dia bukannya sebenarnya asal Arab. Dia datang dari luar dan dia datang ke situ dan mereka belajar bahasa Arab. Dan mereka bercampur dengan orang Arab tulen asal di situ dan kemudiannya mereka menjadi orang Arab. Itu yang dipanggil sebagai Arab musta'ribah. Jadi macam kita lah kan. Kita ni ada, kalau kita kata kita Melayu semua. Di balik pulau ni kita Melayu. Tapi bila tengok susu galur kita sampai ke atas tu nampaknya bukan Melayu tulen. Kan? Entah-entah di kalangan tuan-tuan ni ada Siam pun ada. Kan? Tengok Siam, oh patutlah muka aku mata sepet macam Cina sikit kan. Macam Vietnam pun ada, ke Kemboja pun ada, Burma. Rupa-rupanya bila naik sikit je tak jauh pun sampai tok kita, oh rupanya tok kita duduk tak bai dulu contohlah. Kan? Jadi dia macam tu, dia bercampur. Kan? Padahal Patak Fatani, Naratiwak semua ni pun kita kata Melayu lah juga kan. Tapi dia berasal daripada kaum yang datang dari luar, kemudian dia bercampur dengan masyarakat tempatan. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia punya keturunan itu bila sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam dia panggil Arab, tapi Arab itu Arab musta'ribah, yakni Arab yang diarabkan. Baik. Kemudian perenggan seterusnya, kemudian kabilah-kabilah ini tersebar ke merata pelosok semenanjung sehingga keluar dari semenanjung. Semenanjung ini maknanya Jazirah Arab lah. Maksud dia keluar dari semenanjung tanah Arab. Baik, setelah sekian lama semua keturunan mereka ini tidak dapat dikesan lagi kecuali anak keturunan Nabit dan juga Qidar kan. Di situ ditulis Qidar, tak apalah. Qidar kan, Nabi dan Qidar. Jadi semua ni nak cari tak jumpa dah kecuali keturunan Nabi dan juga Qidar. Ketamadunan suku Nabi kan ataupun Nabayut ini iaitu anak keturunan Nabi yang berkembang di Hijaz Utara, bahagian utara. Mereka menubuhkan pemerintahan yang kuat dan menguasai daerah-daerah di sekitarnya dan menjadikan Al-Batra, yakni Petra, bila kita sebut Petra sekarang ni sebagai ibu kotanya kan. Al-Batra sebagai ibu kotanya. Batra ataupun Petra, kita sebut Petra sekarang sebagai ibu kota. Sebab tu kalau tuan-tuan siapa yang ada duit dia pergi melancong, dia pergi tengok Petra kan, kita tengok wah kagum kan, bangunan yang dipahat. Dia bukan didirikan bangunan tu sendiri, tapi bangunan tu daripada batu-batu asal, bukit kan, yang sangat keras, yang mana mereka membina bangunan tu dengan cara tebuk bukit yang keras tu. Itu yang kata Petra atau Al-Batra kan. Jadi Al-Batra atau Petra itu sebagai ibu kota. Sebab tu kalau dalam, saya tak ingat di sini ataupun di mana saya pernah sebut tentang Petra ini ataupun Al-Batra, iaitu ada dakwaan orientalis yang kata Mekah ni asalnya bukan Mekah sekarang. Dia kata Kaabah ni, dia kata asalnya bukan di Mekah sekarang, tapi di Petra. Dia kata sebab apa? Sebab dia kata berdasarkan kepada bangunan-bangunan zaman dulu dekat Mekah tak ada bangunan, yang ada dia dekat Petra. Tapi itu pun
dakwaan itu diketepikan oleh orientalis sendiri sebab mereka kata itu terkeluar daripada metodologi kajian saintifik. Bila kita buat scientific study, kita nak buat satu teori ataupun kita nak buat satu hipotesis, kita nak buat andaian, kita kata begitu begini, dia mesti ada pakar dalam bidang tu yang juga berkata sedemikian. Tak boleh kita seorang-seorang yang kata macam tu. Kan kita kata Mekah dulu bukan dekat Mekah sekarang, Mekah dulu dekat Petra. Tapi siapa dia di kalangan pakar yang mengkaji tentang Arab, tentang Islam, sama ada di kalangan sarjana Islam sendiri, ulama Islam, ataupun di kalangan orientalis yang memang pakar dalam bidang ini yang berkata demikian? Ada ke tak ada? Jadi kalau tak ada, kan, orientalis pun tak ada kata macam tu, tiba-tiba ada seorang tu je yang kononnya pakar sangat ni, jadi maka yang tu tak boleh diterima sebab dia terkeluar daripada metodologi ataupun manhaj kajian. Kita bila kita buat kajian, tuan-tuan, dia ada method, dia ada metodologi dia, kan. Jadi kalau kita nak buat satu-satu dakwaan, kita kena petik pendapat siapa lagi yang pakar dalam bidang itu yang sesuai dengan, yang sependapat dengan pendapat kita. Jadi kita tak boleh kita seorang je, kecuali kita betul-betul pakar dalam bidang tu, orang akui kepakaran kita, tu cerita lain. Jadi itu yang dikatakan Petra. Jadi kalau tuan-tuan tengok cerita Petra ini, memang ada dakwaan yang kata kononnya Kaabah ni dulu dekat Petra, tapi semua dakwaan itu tidak ada sebarang bukti-bukti yang boleh menyokongnya. Tapi betul lah Petra tu dari segi bangunan dia, tamadun dia punya civilization, dia tembok bukit itu memang mengagumkan. Saya tak pernah sampai, tapi sahabat-sahabat kita yang pernah sampai di Petra, dia kata memang sangat mengagumkan. Kita tak boleh bayang, kan, macam mana teknologi zaman dulu, tembok bukit yang keras tu dengan sebegitu besar, luas, dengan cantik, dengan tingginya, itu memang sangat mengagumkan. Jadi Petra ni ataupun Al-Batra ni, dia memang dulu adalah ibu kota ni, pemerintahan daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam, yang dipanggil sebagai anak dia yang bernama Nabit ataupun Nabayut, kan, yang berkembang di belah utara, kan, di belah utara. Sebab apa kita sebut Hijaz utara? Sebab memang kawasan Jordan ni, kalau tuan-tuan tengok, di utara, kan. Tuan-tuan pergi kat Mekah, Madinah tu, Jordan kat mana? Atas lah, utara. Jadi dia di belah Hijaz utara. Jadi tidak ada sesiapa pun yang berani memusuhi dan mencabar kuasa mereka, sehingga datangnya orang-orang Rom yang berjaya mengalahkan dan memusnahkan kerajaan mereka. Lepas tu datanglah kerajaan Rom, dan kita tahu bagaimana Rom ini berjaya menguasai Petra, kan, mengalahkan kawasan itu. Cuma Rom ni dia tak sampai ke bawah, dia tak sampai dekat Mekah. Dalam pengajian kita di awal dahulu, kita dah sebut tentang antara hikmah pemilihan Mekah adalah kerana Mekah ni dia sangat isolated, dia sangat terpinggir daripada pengaruh penjajahan. Dia jauh, kan. Jadi Rom tu, dia punya kerajaan, tentera-tentera penakluk ni, penjajah ni, dia nak turun sampai ke bawah tu, dia tak pergi sampai ke bawah sebab Mekah ni tak ada apa. Bukan saja dia jauh ke bawah, ke selatan, tapi dia tak ada apa. Tak ada apa benda yang menarik, kan. Macam kita Malaysia lain. Itu orang putih, Jepun, Belanda duk bergili-gili tu, kan, duk jajah kita. Dia jajah kita, dia bawa semua hasil masuk kekayaan, bawa balik ke negara mereka, sampai mereka kaya-kaya dan sebagainya. Yang kita pula bila Queen Elizabeth mati duk sedih. Ni pelik ni tu, kan. Yang kita tak boleh terima ni, kan. Sedih lah, duk pegang gambar Queen Elizabeth ni, duk tunjuk sedih dalam Facebook apa semua. Ni pelik lah, tuan-tuan, kan. Kita tak payahlah melampau-lampau duk bersedih dengan kematian ketua kerajaan yang pernah menjajah kita. Kita tak nafi setiap benda buruk ada baik, kan. Memanglah setiap benda buruk ada baik, tetapi dia tetap satu keburukan, kan. Penjajahan ni dia tetap satu keburukan. Baik, sekumpulan bijak pandai telah melakukan penyelidikan yang mendalam dan penelitian yang tepat. Mereka menegaskan bahawa raja-raja keturunan Ghassan, dia termasuk Aus dan Khazraj, bukanlah berasal daripada keturunan Qattan,
tapi daripada keturunan Nabi ataupun Nabayut yang kita cerita tadi, anak kepada Nabi Ismail alaihi salam, anak sulung ataupun anak yang pertama kepada Nabi Ismail alaihi salam yang terus menetap di daerah itu. Dan pendapat ini juga disokong oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang mana menyokong pendapat ini, dan juga Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala pula, dia berpihak kepada pendapat yang mengatakan bahawa Qahtan merupakan antara keturunan Nabit ataupun Nabayut. Dan ini disebut, dan kita boleh rujuk dalam nota kaki itu dalam Sahih Bukhari, dan juga disebut dalam Fathul Bari, iaitu antara rujukan berkenaan dengan dakwaan seperti ini, tentang fakta ini. Baik, kita berhenti setakat itu tuan-tuan. Sekarang timbul soalan, kenapa bila kita belajar sirah yang kita baca tadi, kita tengok bagaimana antara tumpuan para pengkaji ni, dia akan melihat kepada susur galur keturunan. Dan kenapa di dalam cerita tadi kita lihat bagaimana daripada keturunan-keturunan mereka inilah kemudiannya wujudnya kerajaan-kerajaan yang memerintah, yang menguasai sesuatu tempat. Dia mesti ada sebab, kan? Kenapa benda-benda yang macam ni diambil kira ataupun di-highlightkan oleh para pengkaji ataupun para sarjana Islam. Baik. Jawapan dia tuan-tuan sekalian, kerana para ulama mengatakan bahawa keturunan itu dia bagi pengaruh kepada dakwah. Keturunan ni tuan-tuan, kita ni, siapa ayah kita, siapa ibu kita, siapa keluarga kita, dia ada pengaruh. Tuan-tuan setuju ke tak setuju, faktor pengaruh tu ada. Faktor pengaruh ada. Berapa ramai di kalangan kita bila nak minta kerja susah. Last kali ayah yang telefon. Dia telefon siapa? Kawan dia. Pasal apa? Sebab kita nak kerja susah, maka dia cuba cari siapa kawan dia yang boleh tolong. Biasa tak? Kan? Ibu kita, dia ada kenal kawan dia siapa. Tok kita, dia kenal siapa dia. Maka ini menunjukkan bahawa pengaruh keluarga tu penting dalam urusan keduniaan. Dakwah, kita kata dia urusan agama, tapi dia urusan agama yang berlangsung atas dunia. Maka faktor keduniaan tu penting. Siapa ayah kita, siapa ibu kita, siapa tok kita, itu sangat penting. Dia akan mempengaruhi manusia, masyarakat di sekeliling kita. Sebab itu bila kita berbicara tentang Nabi ni tuan-tuan, sebelum kita masuk pasal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal-awal lagi dalam Ar-Rahiqul Makhtum dan juga kitab sirah yang lain, bila dia cerita susur galur Nabi kita, bila cerita Nabi Ibrahim tu siapa, Nabi Ismail tu siapa, dia cerita tentang zuriat keturunan mereka tu siapa, dan bagaimana pengaruh mereka kepada wujudnya kerajaan-kerajaan yang menakluki atau menguasai di sesuatu tempat. Itu penting. Baik. Berapa ramai di kalangan kita, bila dia nak kahwin ataupun anak dia nak kahwin, dia ambil kira benda-benda macam ni. Hak banyak berlakunya ialah pasal terserempak di sesen bas. Berkenan, lepas tu berkawan, lepas tu kahwin. Banyak lagu tu. Hak banyak berlaku ni pasal apa? Sebab sama-sama duduk dalam NGO. Meeting berapa kali, banyak kali meeting, last kali berkenan, dia jatuh cinta. Berkahwin pasal apa? Oh, sebab dulu satu kelas selalu duduk bergaduh. Hak lelaki ni monitor. Hak perempuan ni assistant monitor. Monitor dengan assistant monitor duduk gaduh je dua orang ni. I hate you lah, apa semua tulis kat papan hitam lah, apa semua bergaduh dua orang. Orang tua-tua kata jangan duduk bergaduh, nanti kahwin. Sungguh? Betul kahwin? Banyak kita tuan-tuan, bak kahwin ni kita tidak plan. Kita tidak plan tentang siapa dia keturunan isteri kita. Kita tak plan siapa dia keturunan suami kita. Hak banyak berlakunya pasal jatuh cinta pandang pertama. Hak banyak lagu tu. Dia yang bagusnya ialah kalau kita boleh plan, kan? Kita boleh plan. Saya sendiri bukan saya kahwin isteri saya hak pertama ni
Memang pertama pun. dia tersilap sebut. Tersilap sebut. Nanti balik, nanti isteri saya tengok, dia kunci pintu. Isteri saya ni tuan-tuan, isteri saya ni memang saya kenal di UIA, kan? Bukan kata saya plan siapa ayah dia, siapa ibu, tak. Kita bila kita kenal dia, kita suka, kita kahwin. Sedangkan dalam soal keturunan ni satu benda yang sangat berpengaruh dalam dakwah. Malah sebagai contoh, Imam Bukhari dia bawa satu riwayat bagaimana Abu Sufyan bercakap depan Raja Hercules. Abu Sufyan kata apa? Bila dia cerita pasal Nabi kita, dia cerita bahawa Muhammad dia ada salasilah garis keturunan yang sangat mulia di antara kami. Nampak tak? Bila dia nak introduce, nak bagi tahu, nak cerita Nabi Muhammad ni siapa dia, antara benda yang dia cerita kepada Hercules adalah keturunan Nabi Muhammad ni siapa dia. Itu contoh untuk membuktikan bahawa penting berkenaan dengan zuriat keturunan. Penting, tuan-tuan. Dia bukan apa. Kalau kita kahwin dengan anak orang penoreh getah, orang kampung, bukanlah kata rugi, tak rugi. Cuma dia lambat. Berbanding dengan kita kahwin dengan orang tokoh korporat, dia laju. Tidak. Pasal kita kahwin dengan anak orang kampung, kita kena usaha sendiri. Kena set up bisnes sendiri daripada zero, daripada kosong. Kena cari kedai sendiri, tanya sewa berapa. Kena mula daripada kosong. Yang tu yang lambat. Dia yang cepat ni kita kahwin dengan anak somebody. Kan? Menyesal tak? Menyesal? Menyesal tak menyesal pun, umur dah tua dah 51, kita terlambat dah. Kan dah terlambat lah. Tapi nak bagi tahu, bagi siapa-siapa ataupun kita nak didik anak kita, kalau dia nak cari isteri, nak cari suami, antara faktor yang kita boleh bagi tahu dekat dia, yang dia kena ambil kira, bukan mesti, tapi antara faktor yang sepatutnya dia ambil kira ialah siapa dia. Kan, kaum keluarga yang kita nak kahwin tu, bakal suami ataupun bakal isteri. Pasal apa? Sebab kalau dia tokoh korporat, dia ada satu company, dia ada group of companies. Bila kita kahwin dengan dia, confirm dia akan ambil kita macam helikopter, tuan-tuan, ambil letak kat atas. Kita kahwin dengan orang kampung, kita panjat daripada bawah. Panjat dengan tangga, tuan-tuan, lambat dah. Kan, panjat dengan tangga lambat. Ni bukan naik elevator ke escalator ke, dah helikopter tu letak atas bukit tu. Itu penting. Kita kahwin dengan anak Tan Sri, anak Tok Guru, kan, anak pemimpin, orang yang dikenali sebagai orang yang hebat, sebab dia jadi satu pendorong. Dia tolong tolak kita, dia push kita lebih laju. Macam orang berlari lah, tuan-tuan. Tuan-tuan berlari tak ada angin. Berlari lawan angin. Dengan berlari, angin tolak daripada belakang. Tuan-tuan tengok dalam pertandingan antarabangsa, dia ambil kira semua tu. Ni seolah-olah kita berlari, ada angin tolak daripada belakang. Laju. Itu penting. Faktor keturunan ni diambil kira dalam dakwah. Baik. Contoh, tuan-tuan, kita ambil contoh Nabi kita sendiri. Kan? Nabi kita, bila tengok dia punya susu galuh, dia Kusai sebagai contoh, dia mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan orang Quraisy, kan, seorang tokoh. Abdul Manaf juga sama, dia satu orang yang sangat terkenal. Ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, terkenal dalam soal menyediakan air Zam-Zam, kan, kepada orang yang datang. Dan juga Hashim, dia menyediakan roti dan sebagainya. Banyaklah contoh-contoh yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan kelebihan. Kalau kita ni datang daripada keturunan elit ataupun keturunan yang dipandang mulia oleh masyarakat. Antaranya yang disebutnya ialah ini memudahkan dakwah, kan, memudahkan dakwah. Pasal apa memudahkan dakwah, tuan-tuan? Sebab bila kita nak bercakap dengan orang, orang akan pandang kita ni siapa. Terutamanya bila kita nak mengajar kepada manusia bahawa kita ni semua sama. Yang lebihnya apabila takwa kepada Allah. Kalau kita ni
orang yang jobless, penganggur, tiba-tiba kita menyeru kepada equality, kepada persamaan, orang akan kata memanglah kita akan menyeru kepada equality sebab kita sendiri tidak ada darjat, kita sendiri tidak ada pangkat, kita sendiri tidak ada something. Maka kita pun menyeru kepada equality, kepada sama hak, sama rata dan sebagainya. Tapi kalau kita orang yang tinggi kedudukan, kan, kita orang pandang kita nampak tinggi, terhormat, tiba-tiba kita menyeru kepada equality, kita menyeru kepada hak sama rata dan sebagainya, maka orang akan pandang macam mana satu orang yang kedudukan dia sangat tinggi tapi dia menyeru kepada persamaan sesama manusia. Sebab zaman tu tuan-tuan banyak berlaku diskriminasi. Orang perempuan sebagai contoh dianggap sebagai barang komoditi, barang perniagaan, tak ada nilai. Bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, maka dia angkat darjat kaum wanita. Pasal apa? Saya bagi contoh. Bila orang kritik, kan, Islam ni tidak adil sebab Islam satu agama yang mengajar orang lelaki supaya kahwin 4. Sebelum nak kritik Islam, dia kena tengok latar belakang kedatangan Islam di tengah-tengah bangsa Arab macam mana. Sebelum Nabi datang bawa Islam, sebelum turunnya wahyu kepada Nabi kita tuan-tuan, zaman tu zaman di mana orang perempuan tak ada nilai. Orang lelaki Arab nak kahwin berapa? Unlimited. Mana baik antara satu masyarakat yang tidak memberi sebarang value kepada kaum wanita, boleh kahwin seberapa banyak yang dia mahu, dengan Islam yang datang tiba-tiba kata paling banyak 4 je. Mana baik? Paling banyak 4. Sudahlah Islam kata, dalam Quran kata 4. Malah Islam adalah satu-satunya agama yang sebut kahwin ni satu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Oh, tu memang hafal lah. Ayat tu memang hafal. Kan? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Sebelum tu apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa. Betul tak? Masna wa thulatha wa ruba'. Saya duk mengaji zaman sekolah menengah dulu dengan satu jemaah, adalah satu jemaah. Jemaah tu dia mirip dengan Syiah. Dia kata apa? Dia kata masna wa thulatha wa ruba'. Bila terjemah bahasa Melayu bukannya 2, 3 ataupun 4, tapi maksud dia 2, 2, 3, 3, 4, 4. Apa implikasi dia? 2 campur 2 bawah, 3 campur 3, dia campur semua tu, 4 campur 4. Hak tu ajaran sesat, kan? Hak tu ajaran sesat. Dalam agama kita maksimum 4. Tu pun fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak dapat berlaku adil, cukup 1. Sebab tu saya kahwin 1 je sebab saya takut. Bukan takut isteri, tak, bukan takut isteri, takut tak dapat berlaku adil. Saya jumpa dengan kawan-kawan, duk pergi KL lah apa semua kan. Dia orang duk gelak kat saya, dia kata apa, duk ceramah merata bini seorang, dia pun duk saja usik saya lah. Kan, patutnya adalah kat KL seorang, dia kata senang. Datang ceramah KL ada tempat tidur. Dia orang saja duk usik. Saya duk kata, tara isteri seorang ni pun tuan-tuan, dengan anak tu selisih ya. Dengan anak selisih ya tuan-tuan. Berapa kali kita boleh duduk sekali, makan sekali, sembang. Tu tara kita ada isteri seorang. Cuba bayang, orang ada isteri 2, isteri 3, isteri 4. Saya tak tahu macam mana dia orang boleh masuk dalam otak dia nak letak semua ni. Saya tak tahu. Anak saya 4 orang aja. Tapi hak tu pun saya rasa saya tak mampu nak didik dia sebaik mungkin. Cuba bayang kalau kita ada 2 pejabat, 3 pejabat, 4 pejabat. Cuba bayang. Satu pejabat pun kita rasa tidak terurus. Maka siapa-siapa yang rasa dia tidak mampu, maka Allah sendiri sebut dalam Quran seorang aja. Jadi saya ni seorang. Tuan-tuan saya tak tahu. Tuan-tuan saya tak tahu. Jadi Islam sahaja agama yang sebut dalam kitab suci perintah suruh kahwin seorang kalau takut tidak dapat berlaku adil. Saya duk tengok YouTube Dr. Zakir Naik, dia sebut yang ni. Dia cabar kepada para penonton,
Tuan-tuan tahu lah Zakir Naik kan, dia punya crowd tu, kita tak tahulah ribu ke puluh ribu. Sejauh mata memandang kalau tengok dalam kamera, dalam skrin tu. Dia kata, tunjuk dekat dia, agama mana yang sebut dalam Holy Scriptures, yang sebut dalam kitab suci, perintah suruh kahwin seorang. Ada tak? Dia kata dia dah study dah. Dalam comparative religion, perbandingan agama. Hanya Islam sahaja, dalam Quran sahaja, yang sebut secara terang, jelas dan satu persatu perintah, anjuran supaya kahwin seorang. Tapi orang kita biasalah, kan? Dia bab lain, dia tak hafal ayat Quran, dia hafal waktu lah, dia kata. Nak lawan sunnah Nabi ke? Ada kata lagu tu. Nak lawan sunnah Nabi ke? Yang dia kerja, tak ada kerja, jobless, tapi nak kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Yang ni dia tak takut kan kepada ancaman jadi sengit bila dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Siapa yang berpoligami dan dia tidak berlaku adil, antara bentuk penghinaan yang dikenakan, fitnah yang dikenakan kepada orang yang berpoligami tetapi dia tidak berlaku adil, dia bangkit dalam keadaan dia sengit. Itu antara benda yang kita kena hati-hati. Jangan duk ingat nak seronok je atas dunia, kan? Jangan ingat nak bersedap-sedapan je tanpa memikirkan tugas dan tanggungjawab yang mana kita ni answerable, kan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kan. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, yang ni pun tak ada dalam kitab kita ni, saya ambil daripada tambahan lain, iaitu apa tujuan di-highlightkan tentang kemuliaan keturunan. Bila kita belajar tentang Nabi Ismail ni pun macam kita belajar tentang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa di-highlightkan berkenaan dengan susur galur kekeluargaan yang mulia ni? Sebab apa? Sebabnya ialah dia kata bahawa orang Arab kafir Quraisy, bila mereka tahu susur galur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dapat mencari ruang untuk mencela Nabi dari segi keturunan. Perangai manusia ni, tuan-tuan, dia bukan sahaja orang Arab. Orang bukan Arab pun perangai lagu tu, kan? Saya siang tadi ada orang duk share satu video, satu orang ahli politik, saya tak mahu sebutlah nama ahli politik tu apa. Dia bergaduh dengan Tun Mahathir. Tun Mahathir duduk lawan dengan parti politik apa semua ni. Maka seorang ahli politik ni, kedudukan yang nombor 2 dalam parti tersebut, dia pun tunjuk dia dapat salinan kad pengenalan Tun Mahathir daripada ketua pengarah JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Dia kata bukan BIN, dia kata anak lelaki, dia kata. Dia kata anak lelaki. Tengok tuan-tuan, manusia ni, bagi kita, setuju ke tak setuju ke, kita berhujah dengan arguments, hujah, fakta, dalil, evidence. Itu cara kita argue, kan? Kita bukannya argue just for the sake of arguments. Kita bukannya berhujah pasal semata-mata kita nak berbalah hujah, tak. Bukan sebab tu. Kita berhujah sebab kita nak cari kebenaran. Tapi bila dah tak ada point, kita nak hina orang, kita nak perkena orang pasal bin dengan anak lelaki son of pun, hak tu pun jadi isu dalam ceramah. Ini masalah, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang, kalau orang tu keturunan dia tidak mulia, sedap apa? Kan? Belasah kau-kaunya. Ada orang bab politik ni, bila dia tak suka, dia kata dah lah pendek gemuk, dia kata. Kan? Ni kita, kalau kita tak setuju, cerita pasal rasuah, betul? Itu yang betul. Rasuah, jenayah apa dia buat, bunuh orang ke, dia kroni ke, nepotism ke apa ke, itu isu yang sepatutnya, bukan fizikal dia. Kalau cerita fizikal, tuan-tuan, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud pun ada problem, fizikal dia tak sempurna. Jadi kita tak boleh, kita ni bila kita nak berhujah, tiba-tiba kita pergi kepada soal-soal bentuk fizikal dan sebagainya, tak boleh. Tapi realitinya, ini antara benda-benda yang berlaku bukan sahaja kepada orang Arab, tapi juga kepada orang bukan Arab. Dia akan cari juga peluang untuk mencela dari segi keturunan. Maka Nabi kita dan juga Nabi Ismail dan juga Nabi-Nabi lain
Tuan-tuan boleh tengok bagaimana mereka ni datang daripada keturunan yang terhormat. Baik, selain daripada itu, antara sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertahankan oleh sebahagian Quraisy yang tidak memeluk Islam seperti Abu Talib dan sebagainya, puncanya kerana keturunan, kan? Sebab kedudukan bangsawan itu, kan? Dan selain daripada itu, antaranya ialah sebab jasa yang dikenang oleh masyarakat yang telah dicurahkan oleh kaum keluarga kita. Dia perasaan kenang budi itu ada. Jadi bila keluarga kita ni keluarga yang kaya, yang berpengaruh, yang suka tolong orang dan sebagainya, kebiasaannya masyarakat tu sedikit sebanyak dia dapat tempias daripada budi baik tok nenek kita dulu. Jadi bila tok nenek kita dulu dia duk tabur kebaikan, dia duk tolong masyarakat, maka cucu cicit yang bawah ni dia ada terkesan. Kita tak sempat buat baik lagi, tapi sebab kesan daripada kebaikan tok nenek kita dulu, maka orang yang belah bawah ni dia mengenang budi tok nenek kita. Ini antara sebab, kan, kenapa dalam soal keturunan ini sangat dititik beratkan. Bila kita bercakap tentang sirah, maka para ulama tidak ketinggalan dalam memberikan fokus kepada soal ini. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok, begitu juga kita tengok dalam bab keturunan, kan? Dalam bab keturunan ni juga pernah berlaku kepada Abdul Muttalib. Yang ni pun tak ada dalam kitab kita ni, saya just bagi tambahan, iaitu sebagaimana kisah yang disebut dalam Tarikh At-Tabari. Nanti dalam 10 muka surat akan datang ada sedikit cerita ni, iaitu bagaimana Abdul Muttalib ni, tuan-tuan, dia pernah bernazar. Dia pernah bernazar. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ismail yang kita bicarakan pada malam ni, dia ada persamaan. Dia ada persamaan. Apa persamaan antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ismail? Iaitu dikaitkan dengan Nabi kita sebut dia dipanggil, digelar sebagai putera kepada dua manusia yang disembelih. Putera ataupun anak keturunan kepada dua manusia yang disembelih. Pasal apa Nabi sebut dia adalah anak kepada dua manusia yang disembelih? Maka ini disebut dalam kisah yang akan datang, tapi saya sebut pada malam ni, tuan-tuan, iaitu tentang Abdul Muttalib ni dia bernazar, kan? Dia bernazar untuk sembelih anak dia. Dan riwayat ni riwayat yang sahih daripada Ibnu Abbas, kan, radhiyallahu anhuma, tentang nazar oleh Abdul Muttalib. Dan cerita ni juga disebut dalam Tarikh At-Tabari. Dia kata apa? Dia kata waqad kana, dia kata waqad kana Abdul Muttalib. Dia kata dulu Abdul Muttalib ni, dia kata pernah bernazar. Apa dia bernazar? Kalau dia ada 10 anak lelaki. Pasal apa Abdul Muttalib dia bernazar? Dia nak 10 anak lelaki. Pasal apa dia nak 10 anak lelaki? Pasal zaman tu, tuan-tuan, zaman perebutan Zamzam, telaga Zamzam. Siapa yang ada ramai anak lelaki, dia lebih berpeluang untuk menguasainya. Macam kita lah, kan, bila kita ada company, kita ada syarikat, kita nak anak kita yang boleh mewarisi kita. Kita nak macam tu. Jadi kita nak lahirkan anak yang ada skill, yang ada bakat, yang ada kebolehan untuk mewarisi kekayaan ataupun pengaruh yang kita ada. Maka Abdul Muttalib, zaman dia adalah zaman perebutan untuk menguasai telaga Zamzam, untuk menguasai Baitullah dan seumpamanya. Maka dia bernazar. Dia kata kalau dia dapat 10 orang anak lelaki, dia akan sembelih salah satunya. Dia akan sembelih salah satunya. Tuan-tuan kena tahu, ni cerita zaman dulu, kan? Ni cerita zaman dulu. Zaman di mana masyarakat bunuh orang ni benda biasa, kan? Zaman kita bunuh juga, tapi dia tidak berleluasa macam orang dulu-dulu. Zaman kita pun ada, bukanlah tak ada. Tembak lah dekat
Penang kita ni berapa kes dah hitman kan, jenis pembunuh upahan, bunuh orang ni di Penang ni pun biasa, tapi dia tidaklah secara sangat berleluasa kita bawa pistol, bawa senjata bunuh orang macam tu, tidak. Zaman dulu ya kan, zaman dulu memang macam tu. Baik, jadi tiba-tiba Abdul Muttalib ni dia dapat 10 orang anak lelaki, maka dia pun mengundi siapa dia yang akan disembelih. Ini disebut oleh Al-Imam At-Tabari dalam Tarikh At-Tabari. Siapa dia yang dia nak kena sembelih? Tiba-tiba keluar nama Abdullah, anak hak dia paling sayang. Kita ni tuan-tuan, kita ada anak berapa orang? 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang. Ramai-ramai anak tu, jangan bohong lah. Kita mesti ada seorang tu hak kita sayang sikit, lebih daripada hak lain. Hak lain sayang juga. Hak lain pun kita sanggup bertarung nyawa mempertahankan anak kita. Tapi hak seorang ni dia lebih sikit. Sebab apa lebih? Macam-macam lah. Kadang-kadang kita sayang dia lebih pasal dia tu muka nak sama dengan kita. Anak lain muka ikut bini kita, kita menyampah betul muka ikut muka bini. Kan? Dia muka aku ni sayang tu lebih. Kan? Anak lain bagi RM10, ni bagi RM15. Pasal muka kita. Macam-macam sebab. Kadang-kadang pasal anak tu lebih baik, cara dia bercakap apa semua, perkataan dia dengan kita, dia tak pernah tinggi suara, kita sayang kat dia lebih. Kadang-kadang sebab dia rajin semayang, dia baca Quran sedap. Kadang-kadang sebab masyarakat duk puji anak kita tu lebih daripada anak kita hak lain. Biasa, kan? Setiap anak ni dia ada perangai dia masing-masing, bentuk fizikal dia dan sebagainya menyebabkan rasa sayang tu kadang-kadang kita lebih dekat satu orang. Maka Abdullah lebih disayangi oleh Abdul Muttalib. Setiap bila undi keluar nama Abdullah, sedangkan itulah hak dia paling sayang. Kemudian Abdul Muttalib kata, ya Allah, Abdullah atas 100 ekor unta. Lepas tu dia buat undi, maka keluarlah 100 ekor unta. Jadi cerita 100 ekor unta inilah yang menjadi antara sebab kenapa diat dalam Islamic Criminal Law, Tashri' Jinai Islami, dalam undang-undang jenayah Islam, diat kita 100 ekor unta. Antara puncanya kerana zaman dulu diambil daripada amalan orang Arab Jahiliyah. Orang Arab Jahiliyah dia kekal dalam syariat Islam. Sebab itu dalam agama kita ni dia ada satu bab, dia panggil al-adah muhakkamah. Kan? Adah muhakkamah ni maknanya benda-benda yang menjadi adat kebiasaan kita ni, hak mana yang tidak bertentangan dengan syariat, dia boleh jadi hukum. Dia boleh jadi hukum. Contoh apa dia yang diamalkan di mahkamah syariah sekarang? Benda yang tuan-tuan cari dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, tapi jadi amalan dalam undang-undang syariah sekarang. Antaranya ialah benda yang jadi amalan di kalangan orang Melayu yang diakui oleh mahkamah syariah ialah harta sepencarian. Harta sepencarian. Zaman dulu dalam mazhab lain tuan-tuan cari tak ada cerita harta sepencarian. Tuan-tuan pergi mahkamah syariah di Mesir ke, di Arab Saudi ke, di mana ke, mana-mana negara Islam, tak ada cerita harta sepencarian. Harta sepencarian ini hanya ada di mahkamah syariah orang Melayu di Malaysia. Dia tak ada. Tuan-tuan cari dalam Quran dan hadis tak ada cerita pasal harta sepencarian. Cuma ada nas secara umum. Nas secara umum. Tapi sekarang ni diamalkan. Jadi siapa yang bercerai ataupun siapa yang nak berpoligami, dia kena fikirlah. Sebab apa? Sebab harta tu akan dibahagi 2. Walaupun nama suami, tapi dia bagi 2 dengan isteri dia. Tengoklah, ada bagi 3 apa ni, 1/3 kat isteri pun ada, 1/5 kat isteri pun ada, 2/3 kat isteri pun ada, isteri dapat lebih banyak pun ada. Harta suami automatik isteri dapat bahagian dia. Cuma berapa bahagian yang tu kena dibicarakan. Tapi harta isteri dia tidak automatik menjadi harta sepencarian.
Harta isteri dia panggil harta mutlak isteri. Suami tak sewenang-wenangnya boleh tuntut sebagai harta sepencarian. Dia kena bagi bukti, dia ada bagi duit, bagi sumbangan material kepada pemerolehan harta tu, baru dia boleh dapat. Dalam bab harta sepencarian ni, di Malaysia orang perempuan lebih beruntung daripada orang lelaki. Syukur jadi orang perempuan, betul tak? Untung orang perempuan dekat Malaysia. Rugi jadi orang lelaki dekat Malaysia. Rugi, bukan rugi apalah kan. Tapi kita orang lelaki kena ingat, kalau berlaku apa-apa, antara benda yang akan diambil kira oleh mahkamah ialah harta sepencarian. Jadi berbalik kepada cerita kita tadi, tuan-tuan, nazar ini walau bagaimanapun disebut dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah oleh Dr. Akram Al-Umari. Dia kata apa? Dia kata riwayat ni riwayat mursal. Kita tahu mursal ni dia dhaif kan. Jadi latar belakang nazar tu dia dhaif lah berkenaan dengan latar belakang nazar, tapi nazar tu sendiri sahih. Baik. Jadi apabila benda ni berlaku, tuan-tuan, apa yang diceritakan dalam kitab-kitab sirah, yang duk gali Zam-Zam apa semua ni, besarkan telaga semua ni, ialah Abdul Muttalib kan. Jadi puak-puak Arab ni, Quraisy berebut, dan dia nak hak dia. Arab lain, dia nak hak dia kepada telaga Zam-Zam. Cuba tuan-tuan bayang, Mekah yang kontang, gersang tu, air tak ada. Dan tuan-tuan pun tahu, kita pergi hotel, tuan-tuan boleh tengok lori-lori tanker duk datang, lori tangki duk datang, duduk bawa air dan sebagainya. Dia bukan macam tempat kita. Kita ni mewah, tuan-tuan. Air ni mewah. Kita kalau air tak ada 2-3 jam pun kita sumpah seranah PBA tu. Maki macam-macam maki tu. Tak patut sungguh. Sabarlah. Berapa jam je tak ada air pun. Tu pun boleh tadah lah apa semua. Tapi orang kita dia mewah. Kan? Dia tak macam orang Arab. Kan orang Arab, dia kalau dia datang kat Malaysia ni, dia pelik lah tengok. Saya pernah cerita kot, sepupu saya, dia lahir di Mekah. Dia Melayu Mekah. Dia Melayu tapi Mekah. Dia lahir di Mekah. Jadi bila kerajaan Saudi memperketatkan isu undang-undang immigration dan apa semua ni, menyebabkan dia tak ada pilihan dengan keluarga dia, sambung belajar di UIA. Masa dia mula-mula duduk di asrama di Bangsa Kuala Lumpur tu, di Bangsa tu, hujan turun. Dia, kawan-kawan dia 2-3 orang hak Melayu Mekah ni, keluar tuan-tuan, berjoget tengah hujan tu. Berjoget. Kami hak Melayu ni bakal tengok, gila ke Arab ni? Kan? Gila ke? Kita biasa, hujan biasa, apa masalah? Pasal apa? Sebab kita mewah, tuan-tuan. Air kita banyak. Sungai dengan kolam dengan jeram dengan macam-macam kita ada. Air paip, banyak hujan sepanjang tahun. Kita tak ada masalah. Tapi Arab, tuan-tuan, kalau hujan lah, dia raya, tuan-tuan. Dia raya. Sebab tu kita kena syukur. Tuan-tuan. Tapi antara sunnah yang ditinggalkan ialah kita raikan hujan. Bila hujan turun tu, antara sunnahnya ialah kita bagi basah dengan air hujan. Siapa yang ada anak kecil apa semua, biasakanlah main air hujan. Setengah-setengah orang dia kata tak boleh, demam lah apa semua. Itu antara benda yang kita diajar. Allahumma sayyiban nafi'a. Satu lagi doa yang kita kena biasakan, lazimkan. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, kita minta dengan Allah supaya dapat hujan yang nafi'a, hujan yang bermanfaat. Sebab ada hujan yang mendatangkan banjir, merosakkan harta benda, kematian dan macam-macam lah. Jadi kita minta dengan Allah hujan yang mendatangkan manfaat. Jadi berbalik kepada kisah tadi, tuan-tuan, iaitu bagaimana Abdul Muttalib ni akhirnya dia nak menguasai Zam-Zam, dia nak untuk memperolehi anak lelaki yang ramai. Kalau dibandingkan dengan Ar-Rahiqul Makhtum, kalau tuan-tuan rajin belet dalam 4-5 muka surat ke depan tu, ataupun 10 muka surat ke depan tu, dia ada cerita juga tentang hal penyembelihan ni, nazar ini, iaitu Abdul Muttalib, dia nak sempurnakan nazar dia itu, lalu semua anak dia ni sanggup. Dia macam cerita Jepun lah, tuan-tuan. Jepun kamikaze kan, dia sanggup ambil pedang, tikam, dia bunuh diri dia. Dia sebab kita kata budaya masyarakat pada ketika itu, benda ni biasa. Zaman kita sekarang, kalau ayah kata jom kita keluar, ayah nak pilih seorang untuk sembelih,
Agak-agak ikut tak ayah? Tak apalah, ayah nak kata saya anak derhaka pun saya lari dulu. Ambil kunci motor lari awal-awal lagi. Sebab kita tak ada budaya tu, tuan-tuan. Tapi kalau di dalam masyarakat yang memang ada budaya tu, dia biasa. Macam Jepun dan sebagainya kan, itu benda biasa. Dia sanggup bunuh diri dan sebagainya. Jadi zaman dulu ni benda-benda ni benda yang walaupun tidaklah diamalkan oleh semua orang, tapi dia antara benda yang tidaklah menghairankan. Jadi pada ketika itu Abdul Muttalib dia bawa anak dia semua tu, maka ditulis nama setiap orang. Setiap kali undi keluar nama Abdullah kan, keluar nama Abdullah, sedangkan Abdullah tu hak dia sayang. Maka Abdul Muttalib ni tuan-tuan, dia dokong Abdullah, dia bawa Abdullah pergi dekat Kaabah untuk dia disembelih dengan pisau. Pada ketika itu ramai di kalangan orang Arab Quraisy yang larang, termasuklah uncle-uncle, pakcik-pakcik semua daripada Bani Makhzum dan sebagainya, Abu Talib, bapa saudara Nabi yang larang. Maka bila semua pakat melarang Abdul Muttalib daripada membunuh Abdullah, maka Abdul Muttalib pun dia rasa bingung lah pasal apa yang patut dia buat. Maka pada ketika itu ada yang mencadangkan supaya pergi dekat satu tok bomoh perempuan, dan minta idea daripada dia. Ni cerita zaman dulu kan. Dia minta jumpa dengan tok bomoh perempuan. Zaman kita ni ada tok bomoh perempuan tapi banyak mengarut lah kan. Macam cerita pembunuhan apa di Pahang tu kan. Dan sebagainya, sanggup biarkan kepala akhirnya kena ditetak. Itu satu episod hitam lah dalam negara kita. Jadi zaman dulu pun dia ada cerita-cerita macam ni. Jadi Abdul Muttalib disarankan untuk pergi berjumpa dengan satu dukun, pengamal perubatan perempuan, dan minta pandangan daripada dia. Dan dukun tu dia cadangkan kepada Abdul Muttalib supaya tulis nama Abdullah dan tulis 10 ekor unta. Kalau keluar nama Abdullah, ganti 10 ekor. Tapi setiap kali undi lagu tu lah keluar nama Abdullah. Undi keluar nama Abdullah, ganti 10 ekor sampai cukup 100 ekor unta kan. Sampai cukup 100 ekor unta. Ini disebut dalam kitab kita ni Ar-Rahiqul Makhtum dalam muka surat yang ke depan tu. Baik, maka sampai cukup 100 ekor unta, dan ini antara asal usul diat pembunuhan yang berlaku pada zaman dahulu dan kemudian kekal pada zaman kita ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa dia adalah Ibnu Zabihain, mana anak dua orang yang disembelih. Nabi Zabihain, Nabi kata, aku adalah anak kepada dua manusia yang akan disembelih. Jadi itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tuan-tuan, berbalik kepada kisah Nabi Ismail ini, sebagaimana yang kita sebut sebelum ini, iaitu kalau kita lihat kepada nabi-nabi ini, kita tengok Nabi Ismail sebagai contoh yang kita bicarakan pada malam ni, iaitu Nabi Ismail dilahirkan oleh Hajar dalam keadaan Sarah cemburu kepadanya, sehingga menyebabkan Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk membawa Hajar dan Ismail ke kota Mekah, dan kemudian lahirlah daripada keturunan mereka itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada yang kita pelajari inilah kita dapat antara pelajarannya, iaitu apabila perempuan cemburu, isteri cemburu ataupun suami cemburu, maka jangan dihukum kesilapan yang berpunca daripada sifat cemburu. Itu antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita suami isteri ni benda biasa, tuan-tuan sekalian, cemburu, dan kita akan buat silap. Kan? Semua orang buat silap. Suami baik macam mana pun dia tetap akan silap. Isteri baik macam mana sekalipun, rajin semayang macam mana sekalipun, dia tetap akan buat silap. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi dengan sifat cemburu Aisyah kan, sampai dia tepis pinggan yang ada makanan sampai jatuh dan sebagainya, Nabi tidak ambil tindakan. Maka para fuqaha mengatakan bahawa antara ibrah, pelajaran penting yang kita boleh ambil faedah daripada apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hubungan suami isteri,
ialah kita biarkan, jangan ambil tindakan apabila pasangan kita melakukan sesuatu kesilapan yang berpunca daripada cemburu. Kan? Bila dia cemburu, dia buat silap, kita jangan ambil tindakan. Ni yang duk jadi ni pergi tampak lah, pukul lah, kan? Pergi koyak baju lah, apa semua. Orang perempuan kalau dia nak marah kat suami dia tak mau masak lah. Kan? Ataupun dia isi beg dengan baju suami, dia kata ni rumah aku, dia kata rumah aku dah sudah. Kan? Rumah dia letak beg, dia suruh suami dia keluar. Jadi suami kalau isteri dia tengah marah macam tu, nampak luar biasa tu, diam cukup. Kan? Diam, keluarlah sekejap. Pergilah tengok wayang hang tuah ke apa ke. Tengoklah cerita apa, hiburkan hati, tunggu dia sejuk dulu. Agak-agak dia sejuk baru kita balik. Kan? Saya kawan-kawan saya biasa tuan-tuan. Yalah, dia orang pun tahu kita duk buat kes perceraian, dia pun minta nasihat. Ada yang tidur hotel, biasa. Dia telefon kita, kata ada kat mana? Kat hotel ada kursus apa? Dia kata bergaduh dengan bini. Bergaduh dengan isteri, tidur hotel. Tak apa. Kan? Carilah hotel dia elok sikit, seronok sikit tidur hotel kan. Dia nak merajuk 2-3 malam pun tak apa, kita duduk hotel lama-lama. Jadi bila kita buat macam tu tuan-tuan, rumah tangga tu dia lebih kekal. Dia lebih kekal berbanding dengan kita ambil action. Bila kita ambil action, kita luahkan rasa marah kita dan sebagainya, itu yang menyebabkan berlaku perceraian. Na'udzubillah. Jadi sebab tu tuan-tuan, banyaklah perkara yang kita boleh ambil manfaat daripada kisah-kisah yang berlaku kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Kita berhenti setakat itu, insya-Allah kita sambung berkenaan dengan keturunan Nabi Ismail alaihissalam ini dalam kuliah kita akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.